Alright, bismillah. Okey. Kenapa tadi kalau saya letak ke atas dia jadi sampai 11, tapi kalau saya letak dekat bawah dia sampai 10 saja. Okay, let's try to analyze dia punya ni. Warna apa? Warna. Okay, let's see this one. Kalau kita tengok kat tadi sini integer x sama dengan kosong. So start daripada kosong and then y kita buat sampai 5 lah dulu sebab kita nak analyze sampai taklah banyak sangat. Kalau 10 tu banyak sangat. So saya kata x is less than 5. So maksudnya dia akan jadi sampai kosong sampai 4. So dia akan buat sampai 5 kali. So kita buat sini x plus plus and then saya buat printf x sama dengan specifier for integer and then output is x. Alright. Okay. Yang x plus plus ni apa maksudnya? Yang kat sini. Yang ni maksudnya x equals to x plus 1. Ingat lagi tak? Yeah. Okay, ingat lagi Okay, so maksudnya apa? X start dengan apa? X start dengan kosong. Okay, so the next x akan jadi kosong tambah 1 sama dengan 1. Okay, so kita tengok dia punya ni dulu. Okay, kalau dalam kes ni, x plus plus dulu, baru dia akan print x. X plus plus dulu, baru dia akan print x. So maksudnya apa? Dia akan print 1. So, contohnya kalau saya buat yang pertama, step pertama, x sama dengan 0 tambah 1. Okay. So dia akan jadi 1. So kemudian dia akan print x kuas 1. 1 ni adakah kemudian dia akan pergi balik, let's use another color. Dia akan pergi balik ke sini. Dia akan check. 1. Is it 1 less than 5? Yes. So bila betul, dia akan pergi balik yang tambah-tambah tu tadi. So dia akan evaluate x. X, yes, true. So true, jawapan dia true. X sama dengan x plus 1 balik. X ni yang mana dia nak ambil? Yang previous ni tadi. So 1 tambah 1 jadi 2. Maksudnya dia sambung balik lah daripada yang akhir. Ya, dia sambung balik. Okay. Dia ingat lagi dia punya value yang terakhir. Okay. Selepas dia tambah 2, dia akan print x. Sebab x ni kat atas kan, dia kena letak kat sini operation dulu. Kat atas, dia akan print x sama dengan 2. Okey. Kemudian dia akan tengok balik 2 ni. Sebab statement lepas print ada apa-apa? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada statement. Dia akan pergi balik tengok adakah 2 lebih kecil daripada 5? Yes, true. So bila dia true, dia akan tambah balik. True, dia akan pergi ke statement yang ke bawah dia, iaitu x sama dengan x tambah 1 balik. X ni nilai berapa yang tadi? Yang terakhir? 2. Last x yang terakhir adalah 2. Kemudian dia akan print. Print x sama dengan, jadi 2 tambah 1 jadi 3.
Okay, kemudian dia check balik, adakah is it 3 less than 5? Yes. Dia akan berulang balik, so dia akan jadi true. So dia akan jadi balik X sama dengan, saya buat terus 3 tambah 1 sama dengan 4. So dia akan print 4. Kemudian dia tengok balik 4, 4, saya guna warna kuning lah pula. 4 less than 5, true. So dia akan pergi balik, dia akan kata X, tak muat dah, saya pergi kat sini, X tambah 1, X sama dengan X tambah 1, which is 5. So dia akan print 5. Okay, selepas print ni tadi, dia akan check balik, is it 5 less than 5? No. False. Okay, so dia takkan kira X tambah tu, tak ada dah. Dia akan keluar terus. So kalau tengok dekat sini, kita punya calculation kat sini, dia akan print apa? Dia akan print out yang ni, 1, 2, 3, 4 dan 5. So output dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? So kalau kita check balik dekat apa ni, dekat sini. So kalau kita buat apa ni, X++ tu kat atas. Nak ada X sama dengan ni lah. Okay. Sekejap, awak tak nampak kan? Nampak ke dia punya ni? Tak. Nampak tak, yang apa ni, yang C punya ni? Nampak. Tak nampak? Nampak. Tak. Tak nampak, okey. Okey. So kalau tengok kat bawah ni akan keluar 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kenapa apa ni? Kalau kat sini, okey, ni mungkin saya kena ni sikit lah. Sebab yang ni ada printf kan, printf X, so dia akan keluar X sama dengan 1. Ya. Sebab saya tak ada /n kat sini. So dia akan keluar X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, sampailah X sama dengan 5. Okay. So dalam case yang saya buat ni, saya ada /n. /n maksudnya new line, dia akan keluar dalam satu kolom. Okay, tapi dia punya ni value samalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tu kalau dia X++ kat atas. Kalau kita tengok tadi, kenapa dia jadi, kalau saya letak kat bawah, dia akan keluar sampai 4 saja. Dia akan keluar 0, 1, 2, 3, 4. Okay, kenapa? So kalau kita check, nampak? 0, 1, 2, 3, 4. Benda kita buat benda yang sikit dulu. Baru kita buat benda yang ni. Okay, let's see. Saya tulis balik lah sebab takut. Okay. Kalau kita buat yang macam yang tadi, while condition yang sama, X lebih kecil daripada 5,
Tapi kita ada printf di atas. Nah, doktor tak tukar lagi sikit. Oh, lama. Sekejap. Okay. Di atas, saya buat slash n lah kat sini. Senang nak nampak dia punya ni. X. So, X plus plus. Okay. Kita tengok perbezaan dia. Kenapa dia keluar ni. Kalau tengok kat sini, dia apa dia? Dia akan print dulu. Statement yang pertama, first statement dia akan print X. Dia akan print X. X nilai dia berapa? Start kosong dulu. Yes, start dengan kosong. Dia akan print X which is kosong. Kemudian baru dia tambah. X sama dengan kosong tambah 1 sama dengan 1. Lepas tu dia check. 1 less than 5, less than 5, true. Right, true. So dia bila dia true, dia akan evaluate yang kedua, print X. X yang nilai dia berapa? 1. 1. Jangan previous X. Sebab bila dia print X, kemudian dia akan buat X sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian dia akan pergi balik 2 less than 5. Still true. Okay. And then dia akan print X. Yang mana yang previous X, which is 2. Okay, selepas print dia akan buat tambah X sama dengan 2 plus 1 equals to 3. 3 less than 5, true. Dia akan print balik. So awak boleh tengok dia punya pattern dia. X sama dengan 3. Okay. X sama dengan, dia tambah balik 3 tambah 1 sama dengan 4. Lebih kecil daripada 5, true. So dia akan pergi balik print lagi. Print X sama dengan 4. Kemudian dia tambah, lepas tu dia tambah X sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 lebih kecil daripada 5. False. False. So dia tak akan print yang next punya statement. So dia akan out, exit. Exit. Okay, kalau tengok kat sini. Mana yang akan printed? So dia akan print yang pertama, yang sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak ke? Nampak. Nampak kan? So dia akan keluar X sama dengan, so dia akan keluar X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Empat. Okey. Tetapi perasan tak kalau saya letak ke atas, ataupun dekat bawah, dia punya apa ni bilangan dia. So X sama dengan 1. Kalau yang tadilah X sama 2. Bilangan dia sama ke tak sama? Sama. Sama. So iteration dia sama. Yang tu nama dia iteration. Berapa kali dia nak ulang-ulang benda tu. Ulangan tu benda yang sama tapi output dia berbeza. So dan
apa ni, mana nak guna, sama nak letak kat atas ke nak letak kat bawah. It depends on your program. Kalau awak nak dapatkan dia punya iteration saja, tak kisah. Tetapi kalau awak nak dapatkan dia punya output, dia lain. Macam ni, output dia akan start dengan kosong. Yang satu lagi, output dia akan start dengan 1. So that's depend on your program. Macam kalau awak ingat yang dalam apa? Dalam Riemann sum kan? Dalam Riemann sum, sama ada awak nak buat left starting point ataupun right starting point, tak ada masalah. Start pada x0 ataupun x1, tak ada masalah. Dua-dua tu depends on your program. So dia adalah creativity sendiri. Tapi dia punya iteration yang sama. Okay, let's look at next example. Doktor nak tanya, yang atas bawah ni kan, dia hanya dalam while loop ni saja ke ataupun program-program lain pun sama juga? Yang do while pun sama juga. Tak maksudnya dalam macam if statement ke, dia Yes, ada atas bawah ni pengaruh juga lah. dia ada pengaruh dalam kes ni sebab di mana yang evaluate dulu, sebab C ataupun C mana-mana C programming, dia akan di-evaluate line by line. Yang pertama evaluate first, yang kedua evaluate yang second. Sama juga kalau saya buat macam ni. Kalau saya buat yang apa ni X++ ataupun plus X. Okay, benda dua-dua ni pun benda yang berbeza. Dia boleh jadi sama, dia boleh jadi berbeza. Dalam kes-kes tertentu dia boleh jadi sama, dalam kes-kes yang lain dia boleh jadi berbeza. So it depends on your macam apa yang awak nak buat. Okey, dan satu lagi, ya tak apalah. Nah, saya nak okay, let's see. Nak share apa ni? Okay. Kalau saya tengok kat sini, contoh. Alhamdulillah. So kalau saya tengok kat sini, saya letak apa dia? Saya letak count less than n. N kat mana? N saya cari dekat sini. Define. Hashtag define. Okay. Excuse me. Okay. Yang ni saya lebih suka buat macam ni. Sebab apa? Sebabnya saya cuma boleh tukar kat sini saja. Contohnya mungkin saya nak melibatkan banyak loops. Yang lainlah saya letak n dekat sini. Sebab bila kita tukar n saja kat sini, automatik n yang dekat bawah ni akan tukar. So saya tak perlu risau tentang nak buat satu-satu. Saya boleh tukar sekali je, dia akan ikut balik. Okey. Kita boleh. Okey, kalau awak tengok kat sini, yang ni yang macam yang kita buat tadi, yang ni adalah dia tambah dulu baru dia display. Okey, kalau ni dalam C, yang ni apa dia? Ni maksudnya control variable. Loop control variable. So sebab apa? Sebab dia ni yang akan control sama ada benda ni true or false. Kalau awak salah control, mungkin dia akan pergi sampai, akan loop sampai infinity. Okay. Dia tak semestinya count. Dia mungkin macam tadi, kita buat X pun boleh, I, apa lagi, C, tak ada masalah. Sebab dia adalah variables. Bila kata variables,
dia tak apa-apa apa ni alfabet, apa-apa letters pun kita boleh guna. Macam tadi dia akan keluar apa? Dia akan keluar 1 sampai 5. Kalau nak keluar kosong, start pada kosong, dia counting numbers, dia akan keluar, kita letak kat bawah. Okay. Biasa ni tak ada masalah. Saya nak perkenalkan yang tu je. Alright, let's see this one. Okay. 9, 15. Try kita evaluate benda ni. Integer I start from 1, sum start pada 0, and then S. Dan saya kata enter any integer, maksudnya apa-apa integer, mungkin negatif atau positif. Okay. Ni cara, kalau tengok kat sini yang apa nama ni, curly braces ni, kalau nak letak dekat tepi pun tak ada masalah, yang kat bawah sini. Asalkan dia ada pasangan. Tapi kalau nak letak kat sini pun tak ada masalah, okey je. Okay. So I lebih kecil daripada 2 darab N. So maksudnya I must be less than 10. Ini tak ada masalah buat operation. Macam sebab apa? Sebab dia macam saya kata tadi, dia mungkin composite condition. Awak boleh buat apa-apa asalkan dia punya syntax dia betul. So benda ni akan ambil daripada keyboard. Dia akan store dekat address S. Yang ni apa dia? Line ni maksud dia sum plus equals to S. Sum plus S. So dia akan increase by S. Okay. Apa maksudnya? Kalau saya buka dia punya ni equation, dia akan jadi sum equals to sum plus S. Okay, sebab tu saya declare sum kat atas ni kosong. Sebab dia tak ada nilai lagi awal-awal. Kalau saya tak declare, apa akan jadi? Dia akan ambil random number daripada C library. So dia akan keluar nombor yang pelik-pelik lah. So kalau dalam kes ni, kalau untuk first iteration, dia akan jadi kosong. Kemudian dia akan I++. Okay. Kalau saya buat macam ni, enter any integer. Okay, kita try, yang ni I10 ni banyak sangat. Mungkin kita boleh buat sampai 3 saja. Okay, let's see. Kita buat dulu dan kita try evaluate. Okay. Saya tak nak buat. Apa kata awak try dulu? Awak try tulis benda ni. Lama. Okay, try to ni. Sampai 3 saja. Sampai 3 saja. Lepas tu awak try untuk apa ni? Tambah dulu dalam kepala sendiri, adakah sama dengan dia punya output? So kalau sama maksudnya otak awak otak komputer lah. Otak C.
Okey. Ada yang dah dapat? Masa mudah je nak buat ni. Kejap je kan? Okey. So kalau kita ambil nombor yang mudah, okay, let's try to evaluate this. Okay. Saya tukar tadi. Apa dia? Kat sini lah. So kita buat y. I start dengan apa tadi? I start dengan 1 kan? So y. I is less than 3. And then scanf. Scanf S. Kemudian awak tak nampak ni. Saya share screen lah semua. Okay. Nampak screen kan? Apa dia nak buat? Sum plus S. So sum plus equals to S, and then I plus plus I plus plus, and then I start from 0. Sum start from I start from 1, sum start from 0. Okay, let's see this one. Let's say kita masukkan nombor S sama dengan 1, 2, 3. Our intended number 1, 2, 3. So maksudnya sum dia akan jadi 6 lah. Dalam kepala kita. Sebab apa? Sebab dia cuma 1 tambah 2 tambah 3. Dia akan jadi 6. Okay, yang ni adalah printf. Sum sama dengan sum. Let's try to evaluate. Betul tak akan dapat 3? Okay. Iteration yang pertama. Iteration pertama kita start daripada 1. 1 kan? 1. Okay, 1 lebih kecil daripada 3 sebab I sama dengan 1. I sama dengan 1. 1 sebab kat sini tu 1 less than 3. True. So true dia akan pergi ke ni. Kita masukkan nilai sum. Nilai S, sorry. Sum equals to 0 plus 1. Sama dengan 1. Kemudian I plus plus. I plus 1 sama dengan 1 tambah 1. Equals to 2. Less than 3. So dia akan pergi ke sum sama dengan 1 tambah berapa tadi? Kita akan masukkan nilai S 2. Sama dengan 3. Cepat sangat ke? Boleh ikut. Boleh. Okey. Mungkin saya boleh highlight tak kat sini. So yang ni first round. First round. Yang ni second round. Okay. So kalau pergi ke third round, dia akan 3, sum sama dengan 3. Okay. Lepas dia buat sum, apa dia? Sekejap, salah notation. So dia akan ni dulu. Apa ni? Yang ni. Kena ikut statement dia. Statement dia kena sum dulu, kemudian plus. Okay. Yang ni round yang pertama. So round yang kedua. Kita tak buat lagi. Okay, sum equals to 3. Kemudian I plus 1. Dia akan jadi, apa dia? I ni mana? I ni adalah 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. So dia akan pergi sini. 3 less than 3. False. Bila dia false, dia takkan kira. So dia takkan buat apa ni? Sum tadi. Tak ada dah. Exit. Dia akan exit. Okay, so sum yang terakhir apa dia?
Sum yang terakhir adalah 3. So output dia adalah 3 saja. Itu beza dia. Okey. Kalau kita start daripada kosong. Sebab saya start daripada 1 tadi sebab tu dia jadi kiraan dia 1 dan 2. Tapi kalau kita start pada kosong, dia akan jadi 0, 1, 2. Dia akan ada 3 iteration. Nampak tak? Nampak ke? Sekejap. Kalau saya ni. Okay. Sebab apa tadi saya kata I tu adalah control variable. Benda tu dia akan control kita punya berapa kali dia akan iterate. Dia akan keluar banyak berapa kali. Tapi yang tadi saya start dengan 1. 1. Maksudnya dia akan start pada 1, 2, 3, 4, something. 1 start pada 1. Tapi dia kena less than 3. So dia akan keluar 1, 2 saja. Tapi kalau saya start daripada kosong, dia akan keluar 0, 1, 2. Dia akan keluar 3 kali. Saya nampak macam muka confused dia banyak. Okey, macam yang tadi juga. Macam yang tadi. Mana tadi? Okey. Kalau saya start dengan kosong. Atas tadi ni. Mana tadi atas ni? Okey, dalam kes ni dua-dua start dengan kosong. Tapi perbezaan dia saya letak kat atas, yang satu lagi saya letak kat bawah. Okey. So bila saya letak kat atas yang ni akan start daripada 1. Sebab dia tambah dulu. Yang ni dia akan start dengan kosong. Sebab apa? Sebab statement dia nak print dulu. Kemudian baru tambah. So dia akan print kosong dulu sebab kita initial value dia kosong. Bila dah print baru kita tambah. Boleh ke? Tetapi dia punya counting value, counting dia sama. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, yang ini saya tukar dia punya initial value saja. Saya tukar initial value kepada 1. Tapi saya letak benda ni, dia punya control variable dekat bawah. Okey, control variable kat bawah, maksudnya apa? Maksudnya, kiraan dia akan start daripada initial value, which is 1. Sebab apa? Sebab dia kat bawah macam tadi. Kan? Macam tadi ni, sorry. Yang kat sini, dia kat bawah. So dia akan ambil statement yang ni dulu. Yang ni pun sama. Yang ni dia akan buat statement dulu. Dia akan buat statement dulu. Dia akan buat statement dulu, kemudian dia akan tambah. Okey, mungkin okey, saya cuba ni. Tak apa, nanti kita buat benda tu lah. Okey, tapi kalau saya buat, okey, tak apalah, saya nak tukar. Kalau saya buat macam ni dulu, boleh tak? Mungkin awak confused. Okay. Y. Saya tukar dia punya ni je, initial value je. Integer I. Sama dengan kosong. Sum. Sama dengan kosong. And then S. Okay. Tiga-tiga ni integer. Kemudian saya kata while I less than 3. Okay. Scanf.
percentage S. And then saya akan sum plus equals to S. And then I plus plus. Okay. Ini biasa tak cantik dah. Okay. I sama kosong. So, kalau saya buat jadual kat sini. So, yang ni untuk I. Yang ni untuk sum. I sama dengan kosong. Kita nak tengok is it true or false. Patutnya saya letak sini kat tengah, tak apalah. I sama dengan kosong sebab apa? Sebab initial value dia kosong. Okay, start kosong. Kosong lebih kecil daripada 3. True. So bila dia true, dia akan jadi sum sama dengan kosong tambah kita punya list of S lah. S sama dengan 1, 2, 3, something. Okay. So tak kisahlah sampai 10 ke apa, kita punya ni positive integer, increase by 1. Okay, kosong tambah 1. Right? Sama dengan 1. Okay, kemudian I plus plus. I plus 1. Dia akan jadi sama dengan kosong tambah 1 sama dengan 1. 1 lebih kecil daripada 3? True. True. So bila true, dia akan evaluate yang tadi sum sama dengan sum yang previous 1 tambah 2. Sebab kita key in 2. Nampak tak sini? Oh, yang yang atas ni. Kita punya list list lah, tak kisahlah, tapi untuk permulaan kita letak ni je. Sebab yang tu scan F tu kita key in. Key in 2, 1, 2. So dia akan jadi 3. Okay, so, memandangkan dia true, dia akan evaluate lagi. Berapa tadi? 1 tambah 1 sebab I plus plus. So, kalau awak tak nampak, kat sini apa dia? Yang ni I yang pertama kosong. So dia akan pergi kat sini kosong. Tambah 1. Apa dia? Jadi 1 kan? So previous I, 1 kat sini. Increase by 1. So dia akan jadi 2. 2 lebih kecil daripada 3? True. So dia akan jadi 3 tambah berapa tadi? The next I, the next X, 3. Sama dengan 6. Okay, kalau tak nampak, okay, yang ni S yang pertama. S yang pertama. Kemudian S yang kedua. S yang kedua. Ini S yang ketiga. Mungkin nampak bercelaru sikit, tapi itulah. Nah, okay. Bila dia true, dia akan pergi ke next step, which is I. I sama dengan I plus 1. I yang mana? Yang previous I adalah 2. 2 plus 1 sama dengan 3. 3 less than 3? False. So dia tak akan ni. Tak ada dah. Exit. Tapi doktor, kalau ikut coding doktor tu, doktor tulis sum tu, dia tak baca. Yang last ni tak baca lah sebab dia false. Sebab dia punya condition dia false. Dia tak akan baca. Dia akan keluar terus. So dia akan ambil sum yang mana yang tak akhir. Yang ni. Output dia. Boleh ke? Okey. Nanti saya demonstrate ya. Saya demonstrate apa dia.
Nampak kan dia punya ni, I sama dengan kosong, sum sama dengan kosong, dan S. Dan saya nak I less than 3. I plus plus, yang ni saya tak nak print, saya nak scan F. S. Dan saya buat sum plus sama dengan S. Okay. Dan print F tu. Okay. Print F. Oh, dia tak ada ni. Tak ada apa. Ampersand. Scan F. F tu ada double tu. Oh, double juga. Yes. Thank you. Okay. So dia akan takkan keluar apa-apa lah. So kalau saya masukkan S1, nampak bawah tu 1. Enter. Dia akan tanya lagi. Dia akan tanya masukkan nilai. 2. Okay, dia true. Dia akan, so saya masukkan lagi 3. 6. Okay, kalau awak tak nampak, kalau saya letak kat sini. Okay, kalau awak nak tengok dia punya apa ni, sum nilai dia berapa, untuk setiap iteration, awak boleh letak kat dalam. So nak pastikan betul tak awak punya ni. Saya evaluate. Okay. Saya masukkan nilai S. 1. Sum sama dengan 1. Sebab kosong, sum yang previous kosong, tambah 1 jadi 1. Okay. Kemudian kalau saya masukkan S sama dengan 2, sum akan jadi 3. Sebab tadi 2 tambah 1, 3. So, kalau saya masukkan 3, the next S, 3 tambah 3 jadi 6. Kemudian dia akan keluar daripada tu sebab dia punya condition dia false. Nampak ke yang lain? Yang lain senyap je. Nampak. Okey. Tu saya start daripada 1. Tapi kalau saya start daripada yang tu saya start daripada kosong. Kalau saya start daripada 1. Okey. Bila saya start daripada 1, maksudnya saya akan ada 2 kali sahaja statement. Ataupun 2 kali saja yang dia akan evaluate. Sebab apa? Sebab saya punya control variable 1, 2. Sebab dia I ni lebih kecil pada 3. Dia akan berhenti setakat 2 sahaja. Boleh nampak tak? So dia depends on initial condition yang awak letak. Nampak ke? Saya tak nampak. Saya takut awak tak faham ni. Nampak. Nampak kan? Okay. Sebab apa? Sebab dia start pada 1. 1, 2. 2 lebih kecil pada 3. So dia akan ada 2 sahaja pengiraan. So kalau saya letak ni, beza dia. Saya masukkan 1. Enter. Sama sama 1, kosong tambah 1, kosong. Kosong tambah 1, 1. Saya masukkan S sama dengan 2. Sama dengan 3. Sebab saya start daripada 1. Counting number tu saya letak daripada 1. Saya bukan start daripada kosong. Itu beza dia. Dan awak boleh ni lah. Tapi selalunya apa? Untuk selamat selalunya kita start pada kosong.
Sebab kita takut tertinggal satu iteration. Tak cukup. Dia ada banyak kaedah lah kalau ni. Kalau saya nak start pada satu, saya tak nak bagi confuse awak lah. Tak apalah, saya start pada kosong je senang. So awak kena kira kosong, 1, 2. Dia akan berhenti sampai 2 saja. So, it depends. Dia ada banyak variable yang kita boleh tukar. Okey, ada persoalan? Confuse lagi. Okay, kalau confuse lagi tak apa. Nanti saya bagi tunjuk contoh soalan. Okey, kalau tengok kat sini. Nampak ni kan. Generate n odd numbers and find their sums. N is determined by user. Apa maksudnya ni? So, yang pertama kali, awak kena faham apa soalan dia. Dia nak awak generate n odd numbers. Silap lah. Patutlah. Okay. Dia nak generate n odd numbers and find their sums. N is determined by user. So maksudnya kalau n ni sama dengan 10, saya nak benda yang paling ringkas lah. N ni sama dengan 5. So awak determine yang kata n tu sama dengan 5. So maksudnya akan ada 5 odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9. Okay, so output dia adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sebab apa? Sebab ada berapa ni? N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni nilai N. Yang ni nilai odd numbers. Okay, so macam mana nak buat strategi kita? Yang pertama, saya selalu cakap identify the variables. Sebab apa? Bila kita identify the variables, sebab kita nak declare variables dan kemungkinan kita nak initialize the value. Okey, yang kita ada, yang diberi adalah N. User define, user input. Awak kena masukkan. Kemudian ada odd numbers. And then sum. Sebab apa sum? Sebab dia kata find their sum kat sini. Kemudian iteration. Iteration apa maksud yang saya letak kat sini? Counting numbers. Counting numbers pula. Apa ni? Control variables. Sama berapa kali awak nak masukkan. Kemudian bila dah identify variables, awak kena decide their data types. Decide their data types. Dalam case ni, dia cuma melibatkan apa dia? Integers. Dia tak melibatkan floating numbers. Dan N pun adalah, kita kira 1, 2, 3 sampai 5. Dia akan melibatkan integers saja. So dalam case ni semua adalah integers. Alright. Next step. Kita kena tengok dia punya algorithm untuk generate odd numbers. Based on yang apa ni iteration tadi. So, macam yang saya tekankan tadi, kalau saya start daripada kosong, ni adalah control variable. Saya lebih suka guna I lah. Kalau awak nak guna count pun boleh. Awak boleh guna count, etc. Apa-apa je lah. Tapi saya boleh suka guna I sebab dia ringkas, dia satu. Ataupun C. C pun boleh juga. Okay. Yang ni dalam case ni saya start daripada kosong. So saya initialize dia punya control variable daripada kosong. Kalau saya nak start daripada 1 pun boleh.
let's say yang ni I, saya guna count sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sampai berapa? Sampai ke N. Ini pun sama juga sampai ke N plus 1. Kenapa saya buat N plus 1? Sebab dia start berkosong. Kalau tak nak N plus 1 pun tak apa, tak apalah. Saya still dengan N lah. Okey. Dia akan berhenti dekat N. N ni daripada mana? Daripada user. So saya yang tetapkan saya nak 10 saja, saya nak 11 ke dan sebagainya. Okey. Kemudian saya nak kaitkan odd numbers ni dengan number of iteration. Nak create formula sebab bila saya create formula dia akan generate the odd numbers. Okey, dalam kes ni kalau saya guna I lah, saya guna I, saya tak nak guna count. Dalam kes ni kalau saya guna I, apakah relationship di antara odd number dengan I? Kalau awak tengok, bila I sama dengan kosong, the first term adalah 1. Bila I sama dengan 1, the second term will be 3. I sama dengan 2, the third term will be 5. Dia nampak macam ada formula sikit. Rasa-rasa formula dia macam mana? Dua I tambah 1. Yes, boleh. So, kalau ni Atikah cakap 2I 2 times I plus 1. So number. Betul tak dia punya ni? Kalau kita tengok I sama dengan kosong. When I sama dengan kosong, number sama dengan 2 darab kosong tambah 1 sama dengan 1. So betul lah. Kalau I sama dengan 1, number sama dengan 2 darab 1 tambah 1 sama dengan 3. So dia matching kita punya susunan tu. Okay, now next step. Kita dah ada dia punya statement. This is the statement yang kita nak masukkan dalam loop. So kita kumpulkan. Kita letak dalam simple pseudocode. Simple sebab apa? Sebab untuk pemahaman sendiri, awak boleh buat 1, 2, 3 ke apa, tapi yang ni untuk pemahaman sendiri tak kisah. Yang pertama sekali, always declare and initialize your variable kalau nak initialize. Kemudian input the n, put formula for all numbers and loop until iteration reach n. So, benda tu yang paling ringkas. Okey, contohlah. Nampak apa ni? Nampak macam tak tersusun sangat. Okey, contohnya macam ni. Okey, saya start pada kosong. Saya start pada kosong semua. Kemudian saya buat arahan enter the maximum iteration. Dan saya masukkan apa pun nombor. Tak kisah. Let's say 5. Kemudian saya boleh masukkan formula yang awak tulis tadi. Dan saya akan keluarkan dia punya output. Dan last kali saya akan keluarkan dia punya sum. Okay, selepas dia kira baru dia masukkan dia print out.
Kalau saya letak printf ni ke atas, apa jadi? Apa jadi kalau saya letak printf ni ke atas daripada dia punya calculation? Apa jadi dekat output dia? Tak ada keluar apa. Bukan. Dia akan keluar daripada kosong. Number tu dia akan keluar daripada 0, 1, 3. Sebab apa? Sebab, nampak tak? Saya ingat saya kata dia C++ dia line by line. Yang mana yang dia akan evaluate dulu. Okey, kalau saya buat yang macam ni, let's say kenapa dia tak jadi? Okay, let's say saya buat yang macam yang original lah. Yang original tanpa apa-apa perubahan. Let's say n sama dengan, tak nak banyak sangat lah, 3 lah senang. So, while ni dia akan jadi I is less than 3. Okay, I is less than 3. Dan I start daripada kosong. Maksudnya dia akan keluar berapa? 0, 1, 2. 0, 1, 2. Dia akan berhenti dekat 2. Sebab apa? 2 less than 3. Kalau dia pergi 3 tak? Dia tak akan pergi sampai 3. Tetapi dia punya kiraan dia sampai 3. 0, 1, 2. Dia akan berhenti dekat 2. Okay. Output dia apa? Okay. Dia, bila I sama dengan 0, let's say letak kat sini. Ada berapa minit dia lagi? This is I. And then this is 6. And then this is, saya tak nak kira sum lagi, true false. Okay, I start by 0. 0 less than 3. This is true. Okay, 6 sama dengan 2i plus 1, which is 1. 2 darab 0 tambah 1. Tambah 1. Okay. Kemudian, dia akan keluar kat bawah sini apa dia? I plus plus. So, I plus plus 1 lebih kecil daripada 3. Sama juga, dia akan keluar apa? 6 akan jadi 1, 2 darab 1 tambah 1 sama dengan 3. This is, I is still true. Okay, dan sampai 2. So, dia akan jadi 5, 3. This is 2, this is false, this is 2. So, dia akan keluar 1, 3, 5 saja. Tapi kalau saya buat printf ni di atas, maksudnya apa? Maksudnya kalau saya padam balik benda ni, okey, maksudnya, so saya buat sekali lagi. Dia akan jadi macam ni, dia akan printf dulu. Baru dia akan kira 6. Boleh ke? So kalau printf ni di atas, saya tulis balik kat sini. Printf kalau saya buat kat sini, printf apa tadi? Odd numbers. Kemudian saya buat 6 sama dengan 2 times I plus 1. And then I plus plus. Saya ringkaskan je kat sini. Okay. Okay. Kalau awak buat yang ni ke atas, dia akan cari nilai 6. Dia akan cari mana nilai 6 ke atas ni. Apakah nilai 6 ke atas?
Kalau tengok kat sini, dia ada initial value which is kosong. So dia akan print out kosong dulu. So dia akan print out 0. Lepas dia print out baru dia akan kira. Saya tak sempat, ada 2 minit je lagi. Baru dia akan kira. So yang ni dari segi calculation tak ada masalah. Cumanya dari segi apa ni format sajalah, format output. So dia akan keluar daripada kosong. Boleh ke? Boleh faham ke? Tak apalah kalau Boleh. boleh. Ataupun salah satu cara juga, awak boleh juga buat macam ni sebenarnya. Printf, this is yang lain. So this is second option. Saya boleh buat printf odd numbers sama dengan saya boleh masukkan formula kat sini. Sorry. 2 times I plus 1. Pun boleh, tak ada masalah. So masukkan formula saja. Ini option yang pertama, ini option yang kedua. Okey, saya rasa saya dah tak sempat nak dah pukul 10 dah start recording.